wala a'wada alaihi min mujalasati salihin wal akhyar wala adarra alaihi min mujalasati ghairi jinsi min ahli ghaflah wal ashrar. Kata Imam Habib Muhammad bin Zain bin Smith, janganlah kamu duduk melainkan dengan orang yang bila kamu pandang mereka kamu akan ingat Allah Subhanahu wa taala dan akan membuatkan kamu berasa kagum dengan Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan dan juga himmah semangatnya dia. Hendaklah kamu pegang dia kalau kamu jumpa dengan orang ni dan gigitlah dia dengan gigi geraham kamu. Bukan gigit dia tu, tak. Peganglah dia seolah-olah kamu gigit kuat, kemas betul-betul. Kerana tidak ada perkara yang lebih memberi manfaat untuk hati kamu dan tidak ada perkara yang lebih menyembuhkan hati kamu lebih daripada duduk dengan orang salihin dan orang yang terpilih. Dan tidak ada perkara yang lebih memudaratkan hati kamu lebih daripada duduk dengan orang yang jahat dan orang yang bukan soleh. Dalam hadis kata Nabi SAW, al-mar'u ala dini khalili. Seseorang itu berada di atas agama saudaranya. Yakni perbuatan dia, amalan dia akan sama dengan perbuatan dan amalan sahabat yang dia selalu mengiringinya. Wa qad qila man sahibal akhyar ja'alahu Allahu minal akhyar wa in kana minal ashrar. Ajib. Siapa yang bersahabat dengan orang yang baik, maka Allah akan golongkan dia di kalangan orang yang baik walaupun dia orang yang jahat. Dan siapa yang bersahabat dengan orang yang jahat, maka Allah Ta'ala akan jadikan dia orang yang jahat walaupun dia asalnya orang baik. Faham tak? Dia orang jahat, tapi kawan dengan orang baik. Dia tergolong di kalangan orang yang baik walaupun asalnya dia jahat. Dan walaupun dia baik, tapi disebabkan dia berkawan dengan orang jahat, dia pun akhirnya tergolong di kalangan orang yang jahat. Ini bagi mereka yang tak mampu untuk mengawal diri lah. Kalau dia ni jenis kuat, pegangan kuat, dia kawan dengan orang jahat pun tak terpengaruh, tak apa. Sebab dia boleh berkawan untuk mempengaruhi orang lain. Jangan kita terpengaruh, biar kita mempengaruhi orang lain. Kita berkawan dengan siapa-siapa pun, jangan kita terpengaruh dengan dia kalau dia jahat. Biar kita yang mempengaruhi dia. Kalau kita rasa kita tak kuat, kita jauhi dia. Supaya kita tak terpengaruh dengan kejahatan yang dia buat. Hatta kita asal baik pun, tapi disebabkan duduk dengan dia tadi, menjadikan kita orang yang jahat juga. Asyrar juga. Ya Allah Subhanahu wa ta'ala. فَإِذَا عَجَزْتَ مِنْ مُشَاهَدَتِهِمْ وَرُؤْيَتِهِمْ كَمَا هُوَ الْغَالِبِ هِيَ فِي هَذَا الزَّمَانِ فَلَا أَحْسَنْ مِنْ مُطَالَعَةِ سِيَرِهِمْ وَأَخْبَارِهِمْ وَمَنَاقِبِهِمْ وَآثَارِهِمْ. Kata Habib Muhammad dalam tentang bab ni, kalau kamu tak jumpa orang-orang macam ni, tak jumpa orang yang soleh, tak jumpa orang yang baik, tak jumpa orang yang jahat, orang yang baik macam ni, maka janganlah kamu kurang pula untuk membaca sirah-sirah mereka. Baca cerita tentang mereka, baca manaqib mereka, baca perbuatan mereka, supaya kamu pun jatuh cinta dengan mereka walaupun kamu tak duduk dengan mereka. Jadi sebab tu pentingnya ada majlis haul. Majlis haul diadakan untuk kita dapat dengar cerita orang soleh. Haul Tok Kupalo, haul Tok Kenali, haul Tok Janggut, haul Tok apa, haul Mak Kilau, apa benda ke tak? Yang penting kita nak dengar cerita manaqib tentang kehidupan dia supaya kita boleh tahu rupanya ada lagi orang soleh. Dengan dengar kisah mereka ini dapat memberikan semangat kepada kita untuk menjadi baik seperti mereka. Daripada Sayyidina Imam Al-Arif Billah Ahmad bin Zain Al-Habashi berkata, Al-fahmu nurun yushriku fil qalb wa la yu'tahu illa man jalasa salihin aw tala'a kutubahum. Wa qala radhiyallahu anhu, mujalasatu salihin anfa'u lil 'abdi min 100 aw qala 1000 uzlah. Qala wa qad takunu mujalasatu syakhsin wahidin anfa' min mujalasati 70,000. Kata di sini, kata Habib Ahmad bin Zain Al-Habashi, pengarang apa? Risalatul Jami'ah, mengatakan kefahaman itu, ilmu itu adalah cahaya yang dipancarkan dalam hati kita. Dan tak diberikan ilmu itu melainkan bagi mereka yang duduk dengan orang soleh dan juga membaca kitab-kitab mereka. Tak ada orang soleh tu baca kitab mereka. Tak kurang daripada baca kitab mereka. Berkata juga Al-Imam Ahmad bin Zain Al-Habashi, duduk dengan orang soleh itu lebih bernilai daripada kamu duduk 100 hari dalam uzlah. Masuk dalam gua tapa, beribadah. Tak. Duduk dengan orang soleh lebih afdal daripada bertapa, beruzlah seorang diri. Dan kadang-kadang duduk dengan seorang alim, seorang je, lebih afdal daripada duduk daripada 70 orang lain. Ini kalau wali besar-besar lah. Duduk dengan dia tu dah macam kita duduk dengan 70 orang alim dah. Kalau duduk dengan wali kutub ke, tak, wali besar-besar tak, maka duduk dengan dia seorang pun dah menyamai bahkan melebihi kita duduk dengan orang soleh lain 70 orang. Berkata Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas,
walau lam takun fi mujalasati salihin illa khaslatun wahidatun lakafat wa hiya jadhbu hammihim wa qulubihim wa niyyatihim laka wa raf'uha iyyaka ila manazilihim wa illa bi an salimta min al-khawatir ar-radi'ah wa lam yakun syai'un min dhalika fatakfika as-salamatu fil ma'asi ma dumta bi hadratihim. Kata Habib Ahmad bin Hasan Attas, kalaulah hanya ada satu kebaikan saja duduk dengan orang soleh dah cukup dah. Kalau hanya ada satu kebaikan duduk dengan orang soleh pun dah cukup dah. Apa dia? Sepaling-paling kurang duduk dengan orang soleh memadamkan hasrat kita untuk buat maksiat. Dah betul tak? Kita duduk dalam majlis orang soleh, takkan nak buat maksiat depan dia? Dah terhalang kita buat dosa depan dia. Tak, takkan kita nak buka TikTok tengok orang joget depan orang soleh, depan orang ahli dalam masjid, orang ngajar kita buka joget. Tunjuk ke dia orang joget. Paling-paling kurang kita terhalang buat maksiat. Sepaling-paling kurang hak ni cukup dah, hak ni ada hak ni. Duduk dengan orang soleh dah menghalang kita berbuat maksiat sebab kita malu dengan dia. Tapi yang lebih hebat daripada itu, bila mana kita boleh serap semangat dia, serap sifat baik dia, serap cahaya dia, serap ilmu dia, serap akhlak dia, serap adab dia, itu lebih baik. Tapi kalau tak ada honing, dapat honing saja, dapat apa pertama tadi saja, pun dah cukup dah. Sebab kita dah menjadi orang yang berbuat meninggalkan maksiat. Hanya dengan duduk dengan orang soleh. Wa 'anil Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, arba'atun tazidu fil aqli. Kata Imam Syafi'i, 4 perkara yang menambahkan akal kamu. Menambahkan nilai akal kamu 4 perkara. Yang pertama, tinggalkan kata-kata yang tak bermanfaat. Tarkul fudul minal kalam. Tinggalkan kalam yang fudul. Apa fudul? Kalam yang tak berkaitan dengan kita. Cakap bab orang tu, cakap bab benda tu yang tak ada kaitan dengan kita. Tak cakap pun tak ada masalah pun. Tak, tapi kita jenis suka cakap. Tinggalkan perkara yang tak berkaitan dengan kita. Yang kedua, as-siwak. Dengan bersiwak, kena Tok Guru tak pakai siwak ni. Sebab pakai baju ni apa? Sebab pakai baju ada poket. As-siwak, bersiwak itu menajamkan akal. Sekarang kita cerita apa? 4 perkara yang menajamkan akal. Tinggalkan perkataan yang tak berkaitan. Yang kedua, bersiwak. Yang ketiga, duduk dengan orang soleh dan duduk dengan para ulama. Duduk dengan orang soleh, duduk dengan para ulama. Ini semua perkara yang menajamkan akal, membuatkan kita lebih cerdik, lebih pandai, lebih bijak. Ini ajib ni. Berkata setengah orang solehin, barang siapa yang sembahyang di belakang orang yang diampunkan, maka dia pun diampunkan. Imam dia tu orang yang diampunkan oleh Allah, dia pun diampunkan. Barang siapa waman wakala maghfur, siapa yang mewakilkan kepada orang yang diampunkan juga diampunkan. Dan siapa yang duduk dengan orang soleh, maka ditambahkan semangat dia untuk berbuat taat. Dan siapa yang duduk dengan para ulama, maka bertambahlah ilmu dan amal dia. Waman salla wara'al maghfur ghufira lahu. Siapa yang semayang di belakang orang, siapa yang semayang di belakang orang, apa sih maksudnya apa? Siapa yang semayang kepada jenazah. Anda silap tadi. Siapa yang semayang kepada jenazah orang yang diampunkan oleh Allah. Jenazah tu diampunkan oleh Allah. Kita yang semayang jenazah ni diampunkan dosa juga. Man salla wara'al maghfur ghufira lahu. Barang siapa yang semayang jenazah di belakang jenazah yang diampunkan oleh Allah, kita yang semayang pun diampunkan dosa juga. Kita semayang sebenarnya nak ampunkan dosa dia. Allahumma ighfirlahu warhamhu, tapi kita semayang belakang dia, kita pun diampunkan dosa. Sebab itu, kalau orang soleh mati, kita kena berusaha untuk semayang belakang dia. Semayang kepada jenazah dia. Sebab apa? Ada hadis Nabi kata, siapa yang semayang kepada jenazah yang diampunkan oleh Allah, kita pun diampunkan dosa. Disebabkan berkat kita semayang belakang dia. Semayang kepada dia. Kita semayang nak ampunkan dosa dia. Tak asalnya. Tapi sebabkan dia ni orang yang soleh, kita pun dapat kebaikan dengan kita semayang kepada dia. Wallahu a'lam.